dengan manusia yang telah Allah matikan itu. Wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala ini berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Okay. Ayat 61 ni Allah mengemukakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahmani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah, pagi ini kita dapat meneruskan pengajian ringkas tadabbur suratul Waqi'ah, yang mana kita telah pun sampai pada ayat yang ke-59, yang mana ayat-ayat yang sedang kita pelajari ini adalah berada dalam kumpulan ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengemukakan bukti-bukti bahawasanya Allah itu kesempurnaan kekuasaannya tidak dapat lagi disangkal. Dalam kumpulan ayat ini Allah nak menunjukkan bahawasanya kehidupan selepas manusia itu mati, setelah hancur tulang belulangnya, Allah Ta'ala itu mampu menghidupkan manusia setelah mati. Maka Allah memulakan bukti-bukti itu adalah dari sudut penciptaan manusia pada peringkat awalnya, iaitu bermula ayat nombor 57 sehinggalah ayat yang ke-62. Kemudian Allah mengemukakan bukti bahawa Allah itu berkuasa melakukan apa sahaja dari sudut Allah menghidupkan tumbuhan kepada manusia, dan Allah akan cerita pula tentang air. Jadi kita kembali melihat ayat yang ke-57. Yang ayat ini kita telah bacakan pada minggu sebelum ini, termasuklah ayat nombor 58, bagaimana permulaan Allah menciptakan manusia daripada air mani. Kemudian ayat nombor 59, Allah Ta'ala telah mengemukakan bahawa Allah lah yang menciptakan manusia itu. Dan pagi ini kita akan masuk ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. Terjemahan ayat, nahnu, kamilah, qaddarna bainakumul maut, yang telah mentakdirkan, yang telah menentukan al-maut, iaitu kematian, antara kamu. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan. Okey, ayat nombor 60 ini, kalau kita baca ulasan Asy-Syangqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan, Allah nak menerangkan bahawasanya setiap daripada kita ini telah pun Allah tentukan bila waktu kematiannya, ajalnya bila. Ada orang Allah tentukan ajal matinya masa dia
kecil, ada yang masa muda, ada yang masa tua. Maknanya Allah nak bagi tahu setiap daripada kita ini sifat lemahnya dia tidak boleh mengelak daripada mati. Tak ada siapa pun yang boleh melarikan diri daripada mati, kerana kematian itu telah Allah tentukan waktunya. Jadi ayat ini kalau kita lihat kepada pengajaran dia, Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu kepada kita bahawa ajal maut manusia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pihak yang meragui, mana-mana pihak yang dia menolak bahawa Allah Ta'ala ni boleh menghidupkan manusia setelah mati, maka Allah Ta'ala kemukakan, kalau kamu tak percaya yang itu, kenapa kamu tak boleh nak elak daripada kamu tidak mati? Faham tak maksudnya? Maksudnya kalau mati itu tak boleh dielakkan, itu menunjukkan bahawa kamu lemah. Allah itu hebat, Allah itu berkuasa. Maka kenapa kamu boleh meragui Allah itu berkuasa untuk menghidupkan manusia setelah mati? Okey, jadi dalil tempoh ajal seseorang itu, kematian itu merupakan dalil yang menunjukkan Allah itu maha berkuasa. Okey, ayat nombor 61, ala an nubaddila amthalakum wa nusyiakum وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ. Ayat 61 terjemahannya ala an nubaddila amthalakum. Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala ini dia boleh menggantikan orang yang serupa dengan kamu. Maknanya ayat 60 tadi kata ajal maut berada di bawah kekuasaan Allah. Maka kalau manusia itu dah mati, maka Allah Ta'ala boleh hidupkan orang lain yang serupa dengan manusia yang telah Allah matikan itu. Wa nunsyiakum fi ma la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala ini berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Okay. Ayat 61 ni Allah mengemukakan dalil yang logik, manusia faham bahawa Allah Ta'ala ni bukan sekadar dia boleh matikan sesiapa pun, tapi Allah Ta'ala boleh gantikan satu kumpulan kepada kumpulan yang lain. Manusia yang mati diganti dengan manusia yang lain. Okey, untuk fahamkan ayat 61 ini, kita boleh fahami dengan merujuk beberapa ayat lain dalam surah yang lain. Contoh, kita boleh rujuk dalam Suratun Nisa ayat 133. Allah ada menyebutkan dekat situ apa yang Allah nak masukkan pada ayat 61 surah Al-Waqi'ah itu samalah apa yang Allah nak terangkan pada ayat 133 Suratun Nisa. Kalau kita baca dekat ayat itu, terjemahannya Allah Ta'ala kata apa? Jika Allah mengkehendaki, dia boleh musnahkan kamu wahai umat manusia. Dan Allah Ta'ala tu boleh datangkan dengan umat-umat yang lain. Allah berkuasa untuk melakukan perkara yang sedemikian. Perkara yang sama Allah ada jelaskan dalam surah Ibrahim ayat nombor 19 sehinggalah ayat nombor 20.
Kita tengok terjemahan dia bermula daripada ayat yasha yuzhibkum. Allah kata jika dia mengkehendaki, nescaya dia boleh membinasakan kamu, dan Allah datangkan pula makhluk-makhluk yang baru. Bagi Allah tidak ada kesukaran pun untuk ganti zuriat yang baru, generasi yang baru, manusia yang sama macam manusia yang dah mati itu. So ayat ini Allah sebenarnya nak menunjukkan bahawasanya kalau dekat dunia ni Allah Ta'ala boleh hidupkan dan boleh matikan. Apatah lagi kalau semasa kehidupan semula di hari akhirat. Baik, kita baca ayat nombor 62. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Ayat nombor 62, Allah membuat kesimpulan tentang dalil-dalil penciptaan manusia, kematian manusia, hidup kembali manusia itu. Allah mengatakan walaqad, dan sesungguhnya benar-benar, alimtum, kamu telah pun mengetahui, an-nash'atal ula, tentang penciptaan kamu pada kali yang pertama. Falaula tadhakkarun, maka mengapa kamu tidak mahu mengambil pengajaran teladan daripada penciptaan kamu kali pertama. Maknanya Allah bagi tahu kepada mana-mana manusia yang mengingkari kehidupan selepas mati, kamu sendiri sedar, kamu tahu bahawa kamu ni dulu tak ada, Allah yang ciptakan kamu. Tapi kenapa isu itu kamu tak jadikan sebagai dalil, hujah, bukti bahawa Allah Ta'ala itu mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati? Jadi kalau kita baca keterangan Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir Quranul Azim, tuan-tuan boleh baca apa yang telah diulas oleh Al-Imam Ibn Katsir lah. Kemudian tuan-tuan sambung lagi, Ibn Katsir ulas beberapa keterangan lain. Dia kata seolah-olah Allah bagi tahu kamu juga telah mengetahui bahawa dia berkuasa menjadikan penciptaan yang kali pertama, iaitu permulaan penciptaan kamu. Allah juga membagi tahu kamu juga mengetahui Allah tu berkuasa mengembalikan semula. Okay, saya harap tuan-tuan dan puan jelas keterangan ayat yang ke-62. Jadi kesimpulan pengajaran yang kita nak ambil daripada ayat nombor 61 tadi dan ayat nombor 62, kita gabunglah 60, 61, 62. Kita dapat pelajari dekat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa mematikan dan menghidupkan manusia. Yang kedua, kehidupan manusia buat kali yang pertama. Sebelum ni manusia tiada, Allah ciptakan, adalah bukti kehidupan manusia buat kali yang kedua. Tuhan yang sama yang menciptakan manusia kali pertama, Tuhan yang samalah yang menghidupkan manusia buat kali yang kedua. Tuhan yang sama yang telah menentukan ajal manusia, Tuhan yang samalah yang boleh gantikan manusia yang telah mati dengan manusia yang baru. Jadi kita masuk kepada keterangan ayat nombor 63. Okey, ayat 63 ni Allah mengemukakan dalil yang kedua bahawa Allah Ta'ala itu mampu menghidupkan manusia yang telah mati, iaitu berkenaan dengan tanam
tanaman. Kita baca ayatnya. Afara'aytum ma tahruthun. Afara'aytum bermaksud, tidakkah kamu melihat ma tahruthun, apa yang kamu telah tanam, apa yang kamu tanam. Allah sebenarnya meminta kepada manusia yang mereka ini seringkali bercucuk tanam. Allah Ta'ala minta mereka macam ambil masa tengok, selepas kamu tanam benih tu, lepas kamu tanam sesuatu, cuba kamu lihat yang kamu tanam itu. Allah nak suruh lihat apa? Nak melihat ayat yang ke-64 nanti. Tapi Tuhan kata kamu seringkali menanam, kamu bercucuk tanam. Kerana orang Arab, mereka itu bertani. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu dah tanam tu, kenapa kamu tak ambil masa sejenak untuk fikirkan tentang apa yang mereka tanam. Jadi kita tengok ayat 64, jawapan dia, kenapa pada gesaan melihat apa yang ditanam itu. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Allah bertanya, Aantum, kamukah, ataupun adakah kamu tazra'unahu, yang menumbuhkannya. Maksudnya Tuhan kata, kalau kamu dah tanam benihnya, kamu ke yang tumbuhkan apa yang kamu tanam tu? Am nahnu zari'un, atau kami yang menumbuhkannya apa yang telah kamu tanam tu? Allah Ta'ala bertanya kepada orang yang tak percaya bahawa selepas mati boleh hidup kembali. Tuhan bawa contoh tanaman je. So tak ada orang yang boleh menjawab dialah yang tumbuhkan. Mesti orang akan jawab ada kuasa yang menumbuhkannya. Manusia hanya usaha jaga tanaman tu, siram dia, mungkin dia racun, mungkin dia jagalah, tapi dalam hatinya menunggu-nunggu bila yang ditanam tu akan keluarkan hasil. Jadi ayat ini, kalau kita baca keterangan Al-Imamu Ibnu Katsir, dia ulaslah. Dia kata kamu, maksudnya kamu berusaha mencakul tanah, kamu membajak, tabur benih pada dia, kamu ke yang tumbuhkan apa yang kamu telah tanam itu? Tetapi Allah beritahu dialah yang telah menumbuhkannya di dalam tanah. Okey, dalil tanam tanaman ni kita boleh lihat dalam surah Fussilat ayat nombor 39. Dia sebenarnya Allah Ta'ala, dia tidak akan datangkan ayat yang tidak ada kena mengena dengan topik perbincangan. Kerana topik perbincangan sekarang tentang Allah Ta'ala mampu menghidupkan orang mati. Ada banyak contoh yang menunjukkan Allah tu berkuasa. Tapi kenapa Allah nak bawa contoh tanam-tanaman? Apa relevan dengan ayat yang cipta manusia sebelum ni? Apakah perkaitan dengan nak membincangkan tentang orang yang mati dihidupkan kembali? Sebenarnya pada tanam-tanaman itu ada perkaitan, persamaan dengan orang yang mati Allah hidupkan. Saya bawa satu contoh ayat dalam surah Fussilat ayat nombor 39, muka surat 481. Kita tengok terjemahan ayat dia. Allah Ta'ala kata apa? Dan antara tanda-tanda Allah ini sangat berkuasa, engkau telah melihat bumi ini ada yang kering, ada yang tandus.
Maksudnya tanah yang tak ada tanam-tanaman, kering tandus. Maka apabila kami turunkan hujan ke atas bumi yang kering dan tandus itu, nescaya tanah itu akan bergerak, iaitu dia akan berubah dan subur dengan tumbuhan. Maksudnya Tuhan kata apa? Tuhan kata asalnya bumi itu mati, tak ada tumbuh-tumbuhan yang boleh hidup. Dengan sebab kami turunkan hujan, keluarlah tumbuh-tumbuhan. Lepas tu Allah Ta'ala kata pada hujungnya, yang bermaksud sesungguhnya Allah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan itu sudah tentu berkuasa menghidupkan makhluk yang telah mati. Sesungguhnya dia maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kita sebenarnya pernah terangkan ayat ini, ayat-ayat yang macam ni dekat surah Yasin pada siri yang lalu. Kalau kita masih ingat ayat yang Tuhan kemukakan bukti apa? Ayat yang ada depannya wa ayatul laumul ardul maitatu ahyaynaha. Ayat tu, ayat yang Tuhan kata, dan di antara tanda Allah itu berkuasa, dia telah menghidupkan bumi yang mati, ardul maitatu. Kerana bumi yang mati umpama manusia yang mati. Okey, daripada tanah boleh keluar tumbuh-tumbuhan, daripada tanah itu boleh hidupkan manusia yang telah mati. Ada persamaan. Maka pengajaran dia, mari kita ambil ayat 63, 64. Pengajaran yang pertama, tanaman yang hidup merupakan bukti manusia itu hidup selepas mati. Bagaimana tanaman itu asalnya tak hidup, Allah hidupkan. Pelajaran nombor 2, semua tanaman yang hidup dia bergantung sepenuhnya kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkannya. Okey, kita berhenti pada ayat nombor 64. Nanti kita akan sambung pada ayat nombor 65, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan lagi kekuasaan dia. Ya Allah Taala boleh buat apa saja pada yang manusia tanam tu. Bukan sekadar Allah boleh hidupkan tanaman tu, tapi Allah boleh buat juga kalau tanaman tu dah hidup, apa Allah boleh buat pada tanaman itu? Maka kita akan baca nanti pada ayat nombor 65 insya-Allah. Okey, jadi kita berhenti dengan keadaan ni, dah minta maaf lebih 2 minit 40 saat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.